Hari ini saya akan bincang sedikit atau terangkan sedikit berkenaan dengan pelantikan-pelantikan yang perlu kita buat bila kita dah ada Senam Berhad. Mungkin benda ni anda yang sudah daftar Senam Berhad ataupun baru je daftar, benda-benda ni perlu tahu. Sebab apa? Untuk kita comply dengan undang-undang SSM ataupun HDN, ada beberapa jawatan ataupun ejen yang kita perlu lantik untuk kita comply dengan mereka. Mungkin anda belum lagi ada Senam Berhad, jadi benda ni boleh anda tengok untuk anda tahu supaya bila dah ada Senam Berhad nanti anda dah aware benda ni dan dah prepare dengan benda-benda macam ni. Dan yang untuk baru daftar, take note supaya kita tahu yang company kita dah lantik orang-orang yang saya akan sebut sekejap lagi. Dan tak lupa juga yang dah lama, mungkin anda dah ada Senam Berhad, dah biasa dengan pelantikan ni, perlu aware juga. Sebab apa? Jangan terkejut kalau saya cakap masih ada lagi SME ataupun syarikat Senam Berhad di luar sana yang dah ditubuhkan lebih daripada setahun tapi masih belum comply atau belum lantik orang-orang tersebut. So, bila kita dah daftar satu Senam Berhad, dalam company akan ada pemegang saham, ada pengarah syarikat. Jadi dekat tu situ benda basic bila kita daftar. So, pelantikan dekat situ daripada awal lagi. Tak ada masalah. Cuma bila kita dah ada, benda wajib pertama kita perlu lantik adalah setiausaha syarikat. So, setiausaha syarikat perlu dilantik dalam tempoh 30 hari selepas syarikat ditubuhkan. So, maksudnya dekat sini, dalam kekosongan jawatan setiausaha syarikat tersebut tidak boleh melebihi 30 hari. Jika lebih, SSM akan hantar surat untuk bagi reminder dan SSM boleh mengcompound ataupun saman director ataupun company yang tidak mempunyai setiausaha syarikat. Situasi pertama saya cerita tadi berkenaan dengan bila ditubuhkan syarikat Senam Berhad. Situasi kedua adalah apabila ada resignation ataupun termination of setiausaha syarikat ataupun pertukaran setiausaha syarikat. So, apabila benda macam tu berlaku, kita kena aware yang kekosongan jawatan sebagai setiausaha syarikat tidak boleh melebihi 30 hari. So, kita boleh elakkan risiko untuk disaman oleh SSM. So, benda tu kena jaga supaya benda tu kita tidak disaman sebab benda-benda yang simple lah berkenaan dengan tu. Senang saya cakap adalah untuk setiausaha syarikat tu wajib untuk setiap syarikat Senam Berhad. Dia tidak seperti kalau kita ada enterprise. Kalau kita ada enterprise, setiausaha syarikat tidak diperlukan sebab owner sendiri yang akan direct berurusan dengan SSM. Sama ada direct ke counter ataupun melalui EasyBiz. So, next saya akan pergi kepada jawatan seterusnya. Saya akan ceritakan berkenaan dengan auditor. So, bila satu syarikat itu ditubuhkan dan anda sudah mempunyai seorang, kurang-kurangnya satu orang company secretary, jadi anda perlu melantik auditor untuk membuat proses audit untuk nyata kewangan syarikat anda. Dekat situ saya tadi saya cakap pada setiausaha syarikat dan terus saya cakap pasal auditor. Sebab apa? Bila company telah ditubuhkan dan selalunya proses yang dia setiap SME yang bila dah buka, dia akan buka satu bank account, dan bila dah buka satu bank account, dia terus boleh beroperasi dan boleh generate sales lah semua kan. So, benda tu dia lupa yang sebenarnya sampai satu tempoh bila syarikat Senam Berhad itu telah dibuka, paling lama untuk tahun pertama adalah 18 bulan dia perlu lantik auditor. Jadi bila sepatutnya kita lantik auditor? Kalau saya cakap tadi berkenaan setiausaha syarikat 30 hari. Jadi untuk auditor ni kalau boleh sebelum 18 bulan untuk tahun pertama lah. So, sebab apa? Sebab 18 bulan tu adalah due date untuk kita submit audit report kita kepada SSM paling lambat. Tapi tak semestinya 18 bulan. Benda pertama kita kena tahu adalah bila kita nak lantik auditor tu, kita kena tahu siapa yang akan buat kita punya penyata kewangan. So, penyata kewangan di sini akan dibuat oleh accountant, sama ada kita lantik in-house ataupun kita outsource. So, bila ada accountant, maka dia akan prepare semua penyata kewangan yang belum diaudit, dan bila director telah pilih satu tarikh yang sesuai untuk ditutup dia punya penyata kewangan syarikat dalam tempoh 18 bulan, boleh jadi dia nak pilih Disember, Jun, September, itu terserah kepada company. Cuma bila dia pilih satu bulan tersebut, dia perlu follow untuk tahun-tahun seterusnya. Kalau Disember tahun ni, maka tahun-tahun depan pun akan jadi Disember. Kalau Jun tahun ni, maka tahun depan juga akan Jun. So, bila dia dah pilih satu penyata kewangan, tarikh untuk tutup penyata kewangan tersebut, maka dia ada tempoh selama 6 bulan untuk dia submit penyata kewangan. So, tempoh tersebut kalau kita kira daripada incorporation, dia boleh jadi tak sampai pun 18 bulan. Saya bagi contoh lain adalah seperti company ditubuhkan pada Jun.
Jadi dia nak tutup penyata kewangan dia pada Disember. So situ 6 bulan dan dia perlu submit audit report kepada SSM adalah 6 bulan selepas audit report penyata kewangan ditutup. So proses dekat sini, accountant akan prepare penyata kewangan dan akan closekan untuk 6 bulan pertama tersebut sehingga penyata kewangan ditutup dan paskan kepada auditor. Jika company tersebut belum lagi lantik auditor, proses ini mungkin jadi sedikit panggil ada hiccup ataupun ada masalah. Sebab apa? Accountant dah ready penyata kewangan tapi director belum lantik auditor. Selalunya kami sini sarankan klien-klien kami untuk lebih awal lah lantik. Sebab apa? Ada orang takut bila lantik auditor perlu bayar auditor. Tapi sebenarnya tak. Contoh bila kita buka je syarikat untuk bulan pertama atau bulan kedua terus lantik auditor, tak semestinya kita perlu terus bayar auditor. Auditor akan di charge kepada kita bila dia orang akan start buat kerja. Maksudnya selepas penyata kewangan ditutup lah. Bila dia orang dapat management account daripada company, daripada accountant, dan dia akan proses untuk buat audit, time tu baru dia invoice kepada kita. So saya nak semua orang clear berkenaan dengan ini. Sebab apa? Supaya kita punya perjalanan syarikat senam berhad kita tu lancar. Bila kita dah lantik auditor awal-awal, kita dah bagi tahu dia bila kita punya penyata kewangan ditutup, dia pun boleh remind kita juga. Ataupun kita pun boleh nak tanya dia terus sebab kita dah ada auditor kita untuk kita paskan penyata kewangan yang belum diaudit tersebut. So auditor penting. 6 bulan selepas penyata kewangan ditutup perlu submit audit report kepada SSM, dan bila kita tambah 1 bulan lagi, due date adalah untuk submit kepada LHDN. So orang ketiga adalah perlu lantik ejen cukai. So ejen cukai di sini 7 bulan selepas penyata kewangan ditutup paling lambat perlu submit. So penyata kewangan yang telah diaudit oleh auditor tadi, mula-mula accountant sediakan penyata kewangan, lepas tu dia pass kepada auditor, auditor siapkan penyata kewangan beraudit dan akan paskan kepada tax agent, dan tax agent akan prepare tax computation untuk dibentangkan kepada director dan submit kepada LHDN. So dekat situ kalau boleh pelantikannya dibuat seawal mungkin. Jika ada kekosongan di syarikat-syarikat kita yang sudah mempunyai senam berhad, seeloknya kita terus lantik ataupun kita cari daripada sekarang supaya kita tak terlambat dan benda proses tu boleh lagi smooth untuk kita. Cuma tuan-tuan dan puan-puan kenalah faham bila kita lantik satu auditor tu tak semestinya sebab dia adalah service provider kepada kita, sama macam tax agent, company secretary ataupun accountant. Jadi dia ada sejumlah atau kita cakap ada beberapa klien yang dia buat. Jadi untuk lebih smooth, kita tak cakap macam bila kita lantik yang ni dia akan lambat ataupun cepat. Benda tu tak boleh janji kalau kita sendiri yang tak boleh nak commit untuk jaga dokumen hantar awal. So benda yang penting sekali bila accountant nak prepare penyata kewangan, sebab dia start pada accountant. Kalau accountant okey, semua boleh jadi smooth. So apa yang penting tu adalah dokumen. Benda penting untuk setiap bisnes. Kita tak cakap senam berhad je, enterprise ataupun apa-apa entity, dokumen adalah benda penting, benda basic, supaya benda-benda itu boleh diuruskan dengan smooth, dengan lancar. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham bila saya mention tadi. So saya nak buat satu kesimpulan lah berkenaan dengan senam berhad. Apa yang share pada hari ini adalah bila kita ada satu senam berhad, apa yang kita perlu jaga dari segi risiko kita sebagai director. Sebab director selalunya yang akan disaman, yang bertanggungjawab untuk jaga syarikat supaya mengikut undang-undang yang ditetapkan, melantik ejen-ejen tersebut supaya ready apabila sampai waktu yang kita perlu submit apa-apa dokumen berkaitan, benda tu dah sedia. Dan kita juga perlu letak tanggungjawab dan komitmen kepada kita untuk sediakan benda tu kepada mereka seawal mungkin. Contoh Disember adalah penyata kewangan ditutup, mungkin accountant perlu 1 bulan untuk finalkan semua penyata kewangan setahun sebelum ni, maka pada bulan 1 atau ujung bulan 1 ataupun bulan 2 dah boleh pass terus kepada auditor untuk prepare audit report semua. Dan last sekali, benda tu akan continue to tax agent lah. So pelantikan beberapa orang ini adalah sangat penting dalam senam berhad untuk kita pastikan company kita di landasan yang betul.